Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, untuk sesi kali ini kita telah masuk tema baharu, tema 7, indahnya warisan kita. Indahnya warisan kita. Baik, unit 19 iaitu khazanah kesenian bangsa ataupun benda khazanah ni kita boleh ibaratkan macam satu harta lah, khazanah peninggalan lah, harta peninggalan ataupun sesuatu yang berharga. Kesenian bangsa, maksudnya unsur seni pada bangsa itu, khazanah kesenian bangsa. Maksudnya sesuatu seni yang berharga lah. Sesuatu yang berharga pada sesuatu bangsa. Itulah lebih kurang maksudnya macam itulah. Kalau nak dijelaskan lagi panjang. Cuma sekadar kamu tahu konsep dia macam itulah. Baik, apa yang kita nak buat kali ini, yang kita nak kemaskan lagi, iaitu kemahiran membaca kamu. Ni seperti biasalah. Membaca ni memang perlu buat selalulah. Kenapa? Kerana melalui membaca kamu dapat banyak perkara-perkara baharu, perkataan-perkataan baharu, ilmu-ilmu baharu. Jadi pentingnya amalan membaca. Baik. Pada akhir nanti kamu perlu pilih, kena buat pilihan alat muzik tradisional mana yang kamu suka dan kamu kena bagi alasan. Dan yang kedua, kamu perlu jawab 5 soalan pemahaman berdasarkan teks kisah penggiat seni telepuk. Seni telepuk itu apa? Inilah salah satu unsur seni. Unsur seni yang semakin dilupakan. Jadi kita nak belajarlah kali ini. Seterusnya, terus ke halaman 111. Muka surat 111. Dan kamu dapat lihat ada satu teks yang bertajuk persembahan muzik yang istimewa. Baik, teks ini berkaitan dengan sekumpulan murid, iaitu Atoy dan kawan-kawan dia. Apa yang Atoy dan kawan-kawan dia nak buat? Atoy dan kawan-kawan dia ni nak menyertai pertandingan muzik. Atoy dengan kawan-kawan dia ni nak menyertai pertandingan muzik. Jadi mereka berbincang, mereka berbincang, nak buat persembahan apa, nak guna alat muzik apa. Mereka berbincang. Dan seperti yang dapat kamu tengok, di bawah ini ada 3 jenis alat muzik tradisional. Ada 3 jenis. Yang pertama, seruling hidung. Yang kedua, serunai batang padi. Dan yang ketiga, serunai daun kelapa. Dan pada setiap jenis alat muzik tradisional tu ada huraiannya, ada penerangan tentang alat muzik tersebut. Jadi seruling hidung ni kenapa nama dia seruling hidung? Seperti yang kamu dapat lihatlah. Kerana alat ini dimainkan dengan menggunakan hidung. Jadi sebab itu nama dia seruling hidung. Jadi kalau kamu tengah selesema, tengah tak sihat, hingus meleleh-leleh, kalau kamu main seruling hidung ni, bagus. Kamu tu masuk hingus tu dalam seruling tu. Lepas tu bagi kawan pula guna seruling tu. Habis berjangkit semua. Bagus. Baik. Apa yang perlu kamu buat? Baca setiap
penerangan berkaitan alat muzik tradisional ini. Kamu bacalah. Seruling hidung ni siapa yang mainkan dia? Macam mana nak main dia? Dibuat dengan apa? Dibuat daripada apa? Sama dengan serunai batang padi. Nama pun dah batang padi. Takkanlah dia guna pokok durian. Memang tak kenalah. Jadi serunai batang padi ni diperbuat daripada apa? Dimainkan macam mana? Kamu perlu tahu itu. Dan yang ketiga, serunai daun kelapa. Ini daun kelapa, bukan sawit, kelapa sawit tu, kelapa betul tu lah. Jadi bacalah setiap penerangan jenis alat muzik tradisional ini. Lepas tu apa yang perlu kamu buat? Baik, kamu boleh bacalah di tepi di sebelah kanan ini. Baca dan fahami teks berikut. Pilih satu alat muzik tradisional yang menjadi pilihan kamu dan kemukakan alasan yang sesuai. Baik, kamu dah baca, kamu dah faham, kamu pilihlah. Kamu minat alat muzik tradisional yang mana? Antara tiga ni, kamu minat apa? Minat yang mana? Kalau kamu minat seruling hidung, kamu fikirlah kenapa kamu minat seruling hidung? Adakah kerana dapat berkongsi hingus-hingus tadi? Kalau kamu minat serunai batang padi, kenapa kamu minat serunai batang padi? Kalau kawasan sekolah kamu, kawasan tempat tinggal kamu berdekatan dengan bendang ataupun sawah padi, maka eloklah kamu pilih serunai batang padi kerana mudah didapati. Itulah alasannya. Katakanlah saya nak main serunai batang padi, sebab saya tak nak kongsi hingus-hingus tadi. Jadi saya pilih serunai batang padi. Kenapa? Sebab sebelah rumah saya ada bendang, ada sawah padi, senang saya nak cari alat, nak buat. Itu alasan saya. Kalau kamu nak serunai daun kelapa, kemukakan, bagi tahu alasan kamu pilih antara tiga ni apa yang kamu suka dan mengapa kamu pilih alat muzik itu. Ini latihan untuk kamu fikir alasan, fikir sebab kenapa kamu membuat sesuatu keputusan. Ini latihan yang bagus sebenarnya. Kamu nak sesuatu dan kamu mesti ada sebab kenapa kamu nak sesuatu itu. Itu bagus. Jadi buatlah, fikirlah, renung-renungkanlah yang mana yang kamu nak, kemukakan alasan yang kamu nak lah. Okay. Seterusnya, masih lagi kamu perlu membaca. Kali ini kamu perlu baca teks yang bertajuk Kisah Penggiat Seni Telepuk. Cerita tentang penggiat seni telepuk. Seni telepuk itu apa? Ada dalam teks. Untuk kamu faham dengan lebih jelas, kamu perlu baca dan faham teks ini. Telepuk itu apa dia? Ada jawapannya. Kamu carilah jawapan dia apa. Dah baca, dah faham, teks ini cerita tentang apa? Kamu boleh lihat di sebelah kanan ini ada 5 soalan pemahaman. 5 soalan pemahaman ini kamu buat untuk buktikan yang kamu faham apa yang kamu baca. Kalau kamu tak boleh jawab ke-5 soalan ini, maksudnya kamu tak faham apa yang kamu baca. Jadi tengok soalan pertama. Siapakah Cikgu Azimah? Ada jawapan dalam ni. Apakah maksud telepuk? Ada dalam ni. Samalah soalan 3, 4, kecuali 5 lah. 5 ni ramalkan masa depan seni telepuk di negara kita. Kamu dah baca ni, kamu dah tahu telepuk tu apa.
kamu cuba ramalkan seni telepuk ni pada masa akan datang akan jadi macam mana? Adakah masih diminati lagi? Masih lagi ada orang mahir lagi seni telepuk ni ataupun telah hilang? Telah pupus. Tak ada lagi orang pandai dalam seni telepuk ini. Kamu ramalkan. Ini ramalkan. Kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi jawablah kelima-lima soalan ini bagi membuktikan yang kamu faham apa yang kamu baca. Setakat itulah untuk sesi PDPR kita kali ini. Jadi saya harap tugasan kali ini kamu berjaya laksanakan dengan baik. Apa yang penting sebenarnya kamu baca kedua-dua teks. Baca kedua-dua teks yang kita kaji kali ini. Kenapa perlu baca? Macam saya bagi tahu awal-awal tadi. Membaca itu penting. Banyak faedah membaca. Untuk bantu kamu dapat perkara baharu, dapat ilmu baharu, dapat perkataan baharu, dan membantu kamu dalam membina ayat dalam penulisan kamu. Sebab itu pentingnya membaca. Okey, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.